المسلمين الأحياء منهم والأموات وإلى حضراتك البارين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuhan Pengurusi dan Adik-adik dan Pasir Masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama Jumatan, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, salah-salah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sekalian mari kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena berbagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Kita masih lagi berfungsi sebagai manusia biasa. Dapat kita menggunakan segala nikmat yang Allah beri kepada kita itu di jalan yang diridhai olehnya. Dan dapat kita memulakan hari ini kehidupan kita dengan hadir dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang dikira sebagai majlis perjuangan di jalan Allah. Dan kita sebelum sendiri dapat pula salat subuh berjemaah yang ibadahnya tak ada ini seolah-olah ia beribadah pada malam. Diikuti pula dengan hadir dalam majlis yang paling mulia, majlis perjuangan di jalan Allah. Yang kalau kita sampai nak balik dikira sebagai kami ada dua rumah yang tujuan untuk mencari ilmu. Ada Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah dan perjuangan di jalan Allah hingga dia kembali ke rumahnya. Jika dia mati setempat balik, syahid itu. Syahid, di antara mereka-mereka yang dapat masuk surga tanpa hisab. 7 golongan manusia masuk surga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, ada. Yang kedua Nabi-Nabi, ada juga. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasul, ada juga. Ketiga ada. Yang keempat wali-wali, ada banyak wali. Tapi itu yang ada wali engkau. Ini bagi Allah. Yang keempat, yang kelima orang-orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu masuk surga tanpa hisab. Yang keenam orang yang dengan sabar. Itu adalah masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketujuh ini orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang sentiasa berjuang di jalan Allah. Mati kita dalam perjuangan di jalan Allah. Dan mati kita dalam mempertahankan hukum Allah. Kemudian kita litakuna kalimatullahi al-ulya. Quran dan Quran. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Kalimah Allah itu dia hukum-hukum Allah. Hukum Allah ada 5 aja, benar. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus.
lima-lima kendaraan tidak laksanakan dalam hidup kita. Baik dalam hal semuanya. Yang wajib dapat pahala, yang haram dapat pahala, yang sunnah dapat pahala, yang makruh dapat pahala, yang harus dapat pahala. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tadi ini masih bab zakat. Habis dari zakat. Kita baca taruh dan baik. Nantilah. Ya, untuk pagi ini, tadi berikutnya, harta akan musnah keberkatannya atau menjadi habis itu kotor, najis, habis. Kalau kita zakatlah, berarti ada dunia di jalan yang dimurkai oleh Allah, dia akan musnah. Habis berkat. Kita dapat pahala dari harta itu, dan dia menjadi kotor, najis, habis. Maksud mendalam kepada Allah ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu kotor, najis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halaka malun fi barhun wala bahrin illa biman zakah. Ada Nabi ya, Nabi tiada binasa harta pada darat dan tiada pada laut karena sekarang itu amalkan dengan sebab menegakkan zakat. Menegakkan daripada mengeluarkan zakat, itu tidak mengeluarkan zakat. Itu binasa harta. Kalau kita zakat ada cara binasa. Walaupun kita keluarkan harta itu bukan untuk kita, untuk orang yang berhak menerimanya. Tapi harta itu zakat. Kalau ada darinya, yang ada yang sudah pernah kita gunakan. Kalau berkat itu tambah lagi. Jadi kita keluarkan zakat dengan mereka doa untuk kita. Ya Allah, berilah ganti harta yang dikeluarkan zakat dengan gantian yang lebih baik. Ini adalah binasa. Tapi kalau kita tak zakat, itu ini doa kita bina lain. Tak berkat, ada pahala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ali. Rawi Ali namanya Ibnu Ali, anak si Ali, dan Baihaqi daripada Aisyah itu namanya Aisyah radhiyallahu anha. Tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu kan? Tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu akan harta melainkan membinasakan ia akan dia. Tak perlu zakat binasa. Tidak ada campur. Membinasai ia akan dia. Yakni dihapuskan berkatnya. Kalau tak perlu zakat, tak berkat. Bila berkat tak pahala. Digunakannya harta di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Ini Allah marah digunakannya. Ada harta belinya ada music, ada harta belinya ada yang sisi apa tak guna tu. Maknanya ada berkat, ada pahala darinya. Mana ada pada dosa dia. Kalau dia ada music pada dosa. Ada petang malamnya main misal ke telepon ke piano ke itu yang berkaitan. Dan di manalah kebajikan dan nafkah. Di manalah kebajikan dan nafkah. Artinya pada harta yang dihapuskan berkatnya. Kalau harta itu ada berkat, tak ada kebajikan lagi, tak ada kebaikan tidak. Tak dapat manfaat apa-apa. Ada kepada berkat yang dihapuskan berkatnya kerana ia habis itu kotor. Ia kotor. Tiada berkatnya dan tinggal kejahatan yang dia tak berkat lagi yang kejahatan dosa yang tinggal. Kalau kita tak keluar berkat. Jadi ada lebih itu kemudian di jalan-jalan yang dimurkai Allah Taala ini bukannya. Ini ada permainan, ini patung, ini yang macam-macam begini. Boleh dapat dosa darinya. Dan terberkat. Karena ia habis, dan kotor. Tiada berkatnya dan tinggal kejahatan dan fitnahnya juga. Yang tinggal, jahat. Dan fitnah saja. Fitnah itu datang dosa orang itu. Menggunakan jalan-jalan yang dimurkai Allah Taala. Dan terhapus berkat itu ada kalanya zahir, ada kalanya nampak, ada
duit punya ekor, ada duit punya alat yang boleh merosakkan iman, ada duit digunakan untuk jual ekor, untuk pesta tari menari dan sebagainya, beri dada, beri dada tak boleh bagi orang lain dada. Kita tak luka tu, jadi habis, jadi kotor. Itu namanya fitnah. Daripada duit itu datang dosa. Tapi ini tak malah, ini tak datang dosa. Karena berkat, ada berkat, bila berkat, digunakan yang benda-benda yang membuatkan orang dapat dosa, itu fitnah. Dan terhapus berkat itu ada kalanya zahir, ada kalanya nampak. Iaitu hilang rupa artinya. Habis. Tentu habis beli yang benda yang bukan yang ada benda-benda yang itu kita dah kenapa orang buat benda itu dia tak ada habis hilang rupa artinya dan kembali ke orang itu kemudian daripada kaya yang menjadi apa asalnya kaya aja tapi tak nak Allah berkat dan berkat Allah kutuk Allah mata Allah larang dia jadi apa yang sudah nyapa tadi nak makan dan duit tadi. Kira kita ambil tak. Dan ambil tak dia. Dan terhapus berkat itu ada kalanya zahir artinya hilang rupa artinya. Dan kembali orang itu kemudian dari berkayanya menjadi apa? Dia ada kenyang senya, tak kenyang. Senya telah jatuh kebanyakan makhluk daripada orang yang memudahkan dengan pekerjaan zakat. Banyak. Ya. Yang tadi yang tak keluar zakat apa? Korun. Fir'aun tak nak keluar zakat. Habis harta. Korun dah habis harta tu dia telah bumi. Padahal yang amat berketik itu banyak hartanya. Kunci peti besinya dia 500 buah. Kunci peti besi korun 500 untuk nyimpan kunci aja. Bukan ada kunci aja. Malah dia buat. Punya banyak. Akhirnya dia sendiri, reta-retanya sendiri, menang-menang perak semua tu ditelan oleh bumi. Itu siapa orang selangi udara reta korel tu. Cari reta korel. Daripada apa reta neraka. Apa yang saya tadi. Banyak tapi saya memberi bukat. Saya memberi perak. Saya memberi berubah. Dan setengahnya dihapuskan pada batin. Kalau lain nampak dan yang nampak tu yang tak ada memberi bukat. Kalau pada batinnya, iaitu artinya pada rupanya banyak tapi tiada memberi manfaat. Banyak harta tapi tak boleh memberi manfaat. Duit banyak tapi tak boleh membantu dia. Kopi tak ada boleh. Buat kopi satu dia dengan buah boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Bagaimana? Bagi makan apa? Kata tu kira. Makan berjaya. Saya mana boleh makan berjaya? Berjaya banyak minyak. Minyak banyak kolesterol. Sedap lagi katanya. Boleh apa masalah? Ayam ada, kambing ada, rusa ada, lembu ada. Saya mana boleh makan daging, mana boleh makan ayam, mana boleh makan rusa, mana boleh makan kambing. Ini saya punya orang, dalam tinggi. Ini saya tahu tu sampai itu banyak. Sotong ada, kekam ada, udang ada, lalau ada, kemih ada. Apa jawabannya? Saya mana boleh makan macam itu. Saya punya orang. Nak go out. Kalau orang go out je, bukan kau dah go out. Itu keadaan. Jadi sebab itu, harta benda dalam dunia ni hanya benda-benda yang dibudaya. Ya? Ada orang-orang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dalam dunia ni melainkan macam benda yang dibudaya. Ada benda tetap boleh makan. Ada duit tetap boleh makan. Beli-beli tapi tak boleh nak makan. Ada macam-macam penyakitnya. Kenapa dia tidak zakat? Allah tak bagi dia berkat. Harta. Jadi mana tak boleh makan. Dan
setengah daripadanya orang yang memudahkan kerja zakat. Mudah-mudah aja. Asal nak bagi-bagi, tak nak bagi, tak bagi. Zakat. Memudahkan dengan kerja zakat tadi. Dan setengahnya daripada orang yang dihapuskan pada batinnya. Dan setengahnya dihapuskan pada batin, iaitu hasilnya pada rupanya yang banyak tapi tiada memberi manfaat. Banyak hasil tapi tak boleh memberi apa-apa faedah bagi dia. Dengan dia dan taulan dia mendapat apa-apa, kawan-kawan pun tak dapat apa-apa. Dan tiada ada agamanya. Kita ikut agama. Mayang ni dah, apa ni dah, puasa Ramadan ni dah, zakat dalam ni dah, sedekah ada, kerupuk, bakar, dan lain-lain, sayur masin, cikek, tahu cikek? Mereka cikek pun kita korang. Dia tak boleh merupakan apa. Dan tiada pada dunia mendapat, akhirat mendapat, pahala mendapat ya. Dan setengah daripada orang yang memudahkan dengan kerja zakat dan setengahnya dihapuskan pada batin, iaitu hasilnya itu pada rupanya banyak tapi tiada memberi manfaat dengan dia dan taulannya dan tiada pada agamanya, tak boleh beri apa-apa untuk agama pun tak ada. Tak ada pada agamanya. Mendapat. Dan tiada pada dunianya. Agama tidak ada apa-apa, dunia tidak ada apa-apa. Dan tiada manfaat dengan ma'ruf atas dirinya. Ma'ruf itu tiba baik, tak ada benda baik yang ada pada diri dia. Daripada diri dia itu tak terpengaruh. Dan tiada menolakkan dia akan ke kemaluan untuk keaiban. Tidak menolakkan akan benda-benda yang malu ke dia. Kemaluan yang kita betul bukan kemaluan yang punya lelaki yang bukan itu. Mereka itu aib. Malu itu benda yang memalukan. Dan serta demikian itu memberi mudarat. Kalau tak ada manfaat, mudarat itu apa? Kebinasaan. Binasa. Anda dia tak berzakat, dia berdosa. Bila tak berdosa, bila dia berdosa, masuk neraka. Dan dia tak nak menolak zakat. Masuk neraka. Tak nak masuk neraka. Tujuh neraka dengannya. Yang pertama Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, yang keempat Sa'ir, yang kelima Uqama, yang enam Hawiyah, yang ketujuh Lalu. Tujuh neraka menunggu. Bagi mereka-mereka yang tak nak mengeluarkan zakat. Itu mudarat itu. Serta demikian itu memberi mudarat dengan dia akan mudarat yang banyak. Namun neraka banyak mudarat. Dalam neraka itu satu saat saja ada 99 siksa. Satu saat ada 99 siksa. Tak boleh menanggung itu kan? Di neraka. Ada orang neraka dan tak ada yang bertanya sampai masuk neraka. Ada rumah yang termasuk itu pun sedikit. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat. Dan nampak neraka itu, apinya menggulung-gulung. Dalam mohon kena kayu api runtuh. Kena besi-besi cair. Kena lagi manusia jadi tebu lagi manusia itu. Dan kami dah dengar, terpekik dalam neraka itu. Aduh. Ayo. Ayah. Oh my God, I cannot stand it. Aku mana? Tengok bahasa dia. Farjina kembalikan kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Baru nak amal soleh. Nak beramal soleh. Nak ikut dari Islam. Mayang dari Islam. Pakaian dari Islam. Dari rezeki dari Islam. Akhlak Islam. Nak beramal soleh. Inna mu'minun. Sekarang kami dah yakin. Berarti tak guna yakin dah. Nak yakin sekarang ni. Sebelum mati. Kalau mati tak guna lagi yakin. Bila mati nampak neraka tu. Latarawunna al-jahim Thumma latarawunna aynal jahim. Kata Allah. Dia akan dapat melihat neraka yang bernama Jahim. 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 Dan dia akan melihat Jahim dengan penuh keyakinan. Ya boleh kita. Tak guna lah. Nak takut sekarang ni. Nak berada sekarang ni. Sebelum mati. Kalau mati tu tak ada berbeza akhirat.
Dia tak ada boleh berubah. Tiada pada daulatnya, tiada pada agamanya, dia tiada pada dunianya, dan tiada manfaatnya dengan makhluk atas dirinya, dan tiada menolak dia akan kemaluan ataupun aibnya, aib dirinya. Serta demikian itu memberi mudarat, datang mudarat bagi dia, datang kebinasaan bagi dia. Dengan dia akan mudarat yang banyak, dan dihantarkan pada lain tempat-tempatnya. Apa itu dihantar pada lain tempat? Untuk bayar zakat dihantar pada pesta-pesta rock, yang terkena apa macam tari-tari dan sebagainya. Itu dia kata dikeluarkan untuk zakat. Tak ada. Ada tempat lain. Dan ada kalanya dinafkahkannya pada maksiat. Maksiat? Orang maksiat ada di derma ni. Di derma untuk majlis tari menari. Di derma yang untuk apa dua heboh. Di derma yang untuk ratu pertengah cantik dan sebagainya. Dengan maksiat. Dan ada kala jalan syawat. Dan syawat itu keinginan yang jahat. Syawat binatang yang tiada memberi manfaat kepada dia. Itu guna. Harga itu tak ada berkat. Ini guna untuk benda yang tak guna saja. Benda maksiat. Benda yang tentang dosa saja. Ikut syawat dia. Kalau nafsu. Nafsu ada 7. Dosa dan buan. Yang pertama nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulut himah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Yang kelima namanya radiyah. Yang enam namanya mardiyah. Yang ketujuh namanya kamilah. 7 nafsu. Kita jaga. Kalau kita boleh kawal nafsu sampai nafsu mutmainnah, kita macam ni. Kalau kawal mutmainnah itu dalam neraka. Ini yang ikut awal nafsu. Nafsu itu nak kejahatan daripadanya. Allah kawal Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'u. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dia tak pernah hanya baik. Itu awal nafsu ini. Dan ada kalian dalam syawat binatang yang tiada memberi manfaat padanya. Dan adalah menegakkan zakat itu daripada yang lebih besar. Dosa yang besar. Lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar tapi lebih besar daripada dosa yang tak nak mengeluarkan zakat. Banyak dosa besar ni. Mencuri dosa besar. Memperkuat dosa besar. Menipu dosa besar. Berjudi dosa besar. Berzina dosa besar. Tapi lebih besar lagi dosa tak mengeluarkan zakat. Tak nak mengeluarkan zakat lebih besar lagi. Dia lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar. Dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang keras menakuti. Ayat tekan bunyinya. Takut orang bacanya. Menakutinya yang diakui atas yang menegakkan, yang dianggap mengeluarkan zakat. Amarannya kuat no. Kamu dah keluar zakat ini dapat ini. Ini nak kopi ini. Tak nak keluar zakat. No. Menegakkan dia belum mengeluarkan zakat. Dan daripada jahat kesurahan mati. Paling jahat matinya kufur dan maksiat. Mati ni ada mati baik, ada mati jahat. Orang mati dengan berjuang jalan Allah mati baik. Orang mati dalam perangan dibunuh oleh musuh mati baik. Tapi orang mati dalam maksiat, dalam buri mati, dalam milah mati, dalam berzina mati, mati jahat. Tidak, mati dia baik. Yang kita doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan dalam kehidupan kami di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami dari azab neraka. Ya, enak jahat mati. Tidak mati dia baik. Yang jahat. Mati jahat mati dalam melakukan maksiat. Berzina mati. Mencuri mati. Mencuri wayar elektrik mati. Cok di kanan. Adapun dalam mencuri kedai, tembak dia keluar kedai tu mati dia. Mati dalam maksiat. Dan kita nak mati baik. Kalau boleh dia mati dalam majlis ilmu ni. Dia mati dalam majlis ilmu. Kalau tak baik, kerana siapa keluar dari rumah yang tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira dalam perjuangan jalan Allah sehingga dia kembali ke rumah.
Saya bagi hadis tadi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Dia nak mati baik, dia nak mati jahat. Tanda orang mati baik ini ada 3. Tanda orang mati jahat juga ada 3. Tanda orang mati baik yang pertama berpeluh-peluh pada jahat. Tanda baik itu. Yang kedua kering bibirnya. Bibirnya kering, tak ada berbuih. Yang ketiga terbit air mata. Keluar air mata. Tanda mati baik. Tanda dia dapat kebahagiaan di akhirat. Tanda orang mati jahat yang ketiga. Yang pertama merah padan mukanya. Mukanya merah padan. Kerana api neraka itu naik muka. Yang kedua berbuih bibir warna. Keluar buih agak luar berbibir warna. Tanda mati jahat. Yang ketiga suaranya tak keluar. Bunyi orang kena sikit. Macam itu ya. Cakap pun tak boleh. Suara kena keluar lagi. Macam orang kena sikit. Tanda mati jahat. Ini untuk apa? Pengetahuan kita je. Jangan tengok orang mungkin itu neraka mana nak je. Bukan nak duduk orang, bukan nak duduk orang, bukan nak nengok orang. Untuk kita faham je, mudah-mudahan mati kita tu baik. Tak ada jahat. Mudah-mudahan mati saya tu baik. Dan nak mati ni. Mudah-mudahan mati. Jangan mati jahat. Mati biar baik. Itulah. Orang mati baik tengah fikir, tengah melayang, tengah ngaji, tengah baca Quran, tengah selawat. Itulah yang tu ya. Banyak hadis-hadis ayat Quran yang menyangkut manusia yang enggan mengeluarkan zakat daripada jahat kesudahan matinya. Kemudian dia keluar daripada dunia atas yang lain daripada agama Islam. Lagi tahu dia mati dalam Islam, mati dalam Hindu, mati dalam Kristian, mati dalam Buddha. Itu lagi tahu. Oh, yang betul nak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kata Allah Al-Quran. Surah Al-Zumar ini. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Itu orang kafir. Orang kafir dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang kufur nanti ingkar. Mayang tak ada, puasa Ramadan tak ada, zakat tak ada, haji tak ada, sedekah tak ada, baca Quran tak ada, ada kufur. Dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada siksa kubur, dia tak percaya. Mendustakan ayat kami. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah orang-orang yang menjadi ahli-ahli neraka. Masukkan neraka. Hum fiha khalidun. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever masuk neraka. Jangan jadi jahat mati. Kita nak mati baik. Jadi kita doa tu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, bagikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dan jauhilah kami dari azab api neraka. Nak baik di dunia, baik di akhirat. Baik di dunia benar. Tuan-tuan yang membaik kebaikan di dunia ni kita nak apa? Nak omong betul ya, nak ajar betul ya, nak kaji betul, nak pangkat betul, nak cakap betul ya. Itu nak apa ya? Bukan itu kebaikan di dunia kita nak kalau boleh biar apa? Ilmu yang memberi manfaat. Kita nak dunia.
harta yang halal dan suci, kesehatan yang baik supaya kita boleh beribadat, jiwa yang tenang supaya kita banyak berzikir kepada Allah Taala, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita apabila kita bertanya itu, kita ingat kebaikan dirinya, isteri yang solehah, berdamping dengan ulama, umur yang panjang tapi beribadat kepada Allah Taala, kita ingat kebaikan dirinya. Ya kalau apa nak baik juga, apa nak baik juga, mati beriman. Lagi lepas daripada siksa kubur, kemudian bangkit dari kubur dalam keadaan sempurna, kemudian ada kenderaan dari kubur kepada masa. Di pada masa dapat hisab yang ringan, cek yang cicai. Bila ditimbang berat pahala dari dosa, kemudian boleh meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dan dapat masuk juga, jelas sekali dapat melihat wajah Tuhan di syurga. Kebaikan yang ada kita nak, ya. Bukan kebaikan di dunia ini, rumah besar, kereta besar, gaji besar, cakap besar, kata itu, ya. Baik, no. Adab. Adab mengeluarkan zakat. Ada adabnya. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu bahawa baik nafsunya, dengan suka hatinya, dia mengeluarkan zakat itu benda yang dikeluarkan, benda yang baik. Yang keluar zakat itu, kalau buah-buahan yang baik, kalau binatang yang gemuk, binatang yang sehat, keluar zakat, ya. Benda itu baik. Dan suka hatinya, seronok yang keluarkan zakat itu, dengan pengukuman. Dan setengah daripada yang memberi yang lebih baik daripada hartanya. Bapak yang lebih baik dia bagus. Itu adabnya. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diberi atas yang disukai oleh nafsunya juga, tetapi diberikan atas barang yang manfaat. Dengan kitab dan sunnah. Ikut apa yang bermanfaat. Ikut dalam kitab, ikut dalam hadis Nabi. Kitab itu Quran lah. Orang kata benda itu baik, bagi yang baik. Kalau binatang yang membunuh. Kalau buah-buahan ya, kalau bagus. Itu disuruh zakat. Jangan ambil yang ambil ke korban juga. Tapi ambil dunia apa? Dibaginya kandung yang usang-usang tu, yang apa-apa yang tak isi lah itu dijadikan korban. Jangan ambil itu. Dibaginya binatang yang paling baik, binatang yang paling sehat, binatang yang paling gemuk. Itu kami berdiri yang paling gemuk lagi. Kita nak macam ambil, bukan macam ambil, ya. Dan juga hatinya berkeluar seronok bagi rakyat tu, seronok. Dengan takkan kita benda yang harta keluar dalam badan, dari diri kita. Tapi nak rasa seronok, gembira mengeluarkan zakat. Dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Mana yang harta yang lebih baik, itu zakat. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diberi atas yang disukai oleh nafsunya. Nafsunya jual, tetapi diberikan atas barang yang bermanfaat, yang ada faedah gunanya, yang muafakat dengan kitab dan sunnah. Ikut apa yang Quran sebut, ikut apa yang Nabi suruh. Muafakat. Dan sabda Nabi SAW, la imana liman la salata lah, wala salata liman la zakata lah. Artinya, tiada iman bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Orang tak sembahyang itu tak boleh mana? Tak boleh main dengan hukum sembahyang. Amin tak sembahyang? Amin. Dan tak boleh mana? Kerana Allah kata sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Orang yang meninggalkan sembahyang itu meroboh agama. Siapa? Kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang cucu-cucu kita, kadang-kadang adik-adik kita, kadang-kadang suami kita, kadang-kadang isteri kita. Meroboh agama itu.
Bukan berbuah agama dengan si Benjamin Netanyahu, itu berbuah agama juga. Bukan si George Bush, bukan si Donald Trump. Tapi orang tak semayang berbuah agama ya. Oke baik. Nah, ini kata Nabi Sallallahu, tiada iman bagi orang yang tiada semayang. Orang semayang tak bermana. Dan tiada semayang bagi mereka yang tak mengeluarkan zakat. Dia tak zakat, walaupun semayang tak terima semayangnya. Macam tak semayang. Kalau tak ada zakat. Kerana dia kerukut, pakai, pakai terin, dia masin, cikir. Dan nak mengeluarkan zakat. Macam tak semayang, walaupun dia semayang. Walaupun Allah Akbar, baca-baca al-Baqarah, cantik semayang, tapi dikira tak semayang. Tak terima Tuhan semayang ni, kalau tak mengeluarkan zakat. Ingat ya. Tidak akan terima zakat, tidak terima semayang, keluarkan zakat. Ayat ini tiada sempurna iman bagi orang yang tiada sembahyang. Bahkan jika engkarkan wajibnya, maka jadi kafir. Kafir hakiki. Kalau kita sembahyang tak wajib, kafir. Kalau pemalas saja, belum kafir. Betul-betul. Ingat itu kan? Kalau dia mengaku sembahyang itu wajib, tapi saya tak nak sembahyang, malas. Anak saya, itu dosa itu dosa. Satu waktu tinggal semayang, mulai lupakan. Satu waktu tinggal semayang dengan sengaja, tak ada alasan, saja tersiok. Nanti akan masuk neraka 40 tahun. Dengar ini. Satu waktu tinggal semayang masuk neraka berapa lama? 40 tahun. Pemerintahan dunia ke akhirat. Pemerintahan dunia kan pemerintahan akhirat. 40 tahun akhirat. Kalau 40 tahun akhirat pemerintahan dunia. Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Berapa bersama? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Saya pula kalau satu hari ke akhirat sama dengan 10 tahun dunia, 365 tahun. Dalam 1 tahun dan 365 hari. Jadi berapa? 40 kali 1000 dan 40,000. 40,000 kali 365 orang. Saya semua tu. Saya semua yang mana? 14,600,000 tahun. 14,600,000 tahun. Itu semua yang mana? Nampak? Bersiap kita dari rumah. Itu yang tahu, saya tak tahu ya. 14,600,000 tahun itu perlu satu waktu tinggal. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau ada tinggal semayang kuat, Allah ganti balik dan tinggal. Buat satu jawab untuk menggantikan semayang tinggal. Jadi tak semayang punya apa-apa, sebelum itu tak apa-apa ya. 5 kali kali. Kalau dah nanti masuk neraka. Satu waktu saja 14,600,000 tahun masuk neraka ya. Dan tiada sempurna iman bagi orang yang tiada sembahyang. Bahkan jika engkar wajibnya, maka ia jadi kafir hakiki. Betul-betul kafir betul. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang. Ya. Bahkan yang engkar wajibnya dan orang yang tiada sembahyang itu tak diterima lagi. Yang tiada sembahyang. Bahkan jika engkar wajibnya, maka iaitu jadi kafir hakiki. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada mengeluarkan zakat. Ada tak zakat yang tidak sembahyang. Dan sabda Nabi SAW, tuhuru amwalakum, baru di zakat. Di zakat ya. Tuhuru amwalakum di zakat. Ya, sucikanlah oleh kamu akan harta kamu itu dengan mengeluarkan zakat. Nak menyucikan harta itu keluarkan zakat. Ya. Maka sucilah zakat itu pembersihan harta. Dan sabda Nabi SAW, man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'ha fahuwa finnar. Barang siapa wajib di atasnya zakat, dia wajib mengeluarkan zakat tapi tak keluar.
tanah belakang. Wajib orang tu mesti buat. Wajib orang bagi buat dapat pahala ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat wajib. Itu di bawah zakat tapi tak nak bawa. Barang siapa wajib atasnya zakat maka tiada memberi ia akan dia bagi mustahiknya bagi orang yang menerima zakat itu mustahik. Bagi mustahiknya yang berhak menerima zakat maka iaitu di dalam neraka. Jamin masuk neraka. Benar? Ada orang zakat dia akan masuk neraka. Maka itu juga menunggu. Benar? Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memilih akan hisab, dia dah boleh hisab cukup betul tu boleh keluar katakan itu namanya hisab ya. Barang siapa memilih akan hisab, artinya yakni yang lalu atasnya haul ada tahun kita seperti ada pada ini kemudian dah simpan setahun namanya itu namanya haul tu tiap tahun. Hisab tu sebanyak-banyak harta yang dia ada. Dia duit rumah, dia ada duit tu, dia ada sekarang ni kalau tak salah saya 12,000 apa-apa. Tapi ada 12,000 bagi zakat. Kena tanya orang bank ni apa tahu. Ini saja tak nak. Cukup haul dan tak keluar zakat. Dan tiada dikeluarkan zakatnya, datanglah hartanya pada hari kiamat ada sifat syubhah. Betul tu datang macam hulu. Betul dia tu emas tu macam hulu. Duit tu datang macam hulu. Belian tu macam hulu. Buah-buahan tu macam hulu. Binatang-binatang tenaga macam hulu. Kerana tak nak hulu katakan. Kerana sumpan. Ayat ini ular. Yang besar dua matanya bernyala-nyala. Ular tu. Dua matanya bernyala-nyala. Jadi macam api lah. Ular tu bernyala macam api. Dan giginya ada besi. Giginya ular tu macam besi. Mokak-mokak tu. Maka berlari-lari ia di belakang orang yang di belakang orang yang berlari-lari di belakang itu berlari-lari ia di belakang orang yang menegakkan zakat tadi. Dan dalam roh zakat berlari. Ular tu lari belakang orang tu. Mata-mata dari belakang. Kemana tempat kau lari kata Allah? Mana lari? Orang tu tengok lari lah. Maka lari orang itu. Maka berkata ia baginya. Kemana tempat kau lari? Daripada dosa. Mana tempat lari? Mana kata Allah? Orang tu panjang tu. Maka menghubung ia akan dia. Dapatnya dari orang tu. Maka memutus ia akan tangan kanannya dengan giginya. Patut gigi dah habis putus tangan kanan tu. Dan tak nak bawa zakat. Ular tu kata apa? Masuk dalam gigi. Kemudian kembali tangannya seperti dahulu. Sudah putus, sambung lagi. Putus, esok lagi. Kemudian memutus ia akan tangannya yang kiri pula. Dari kanan ke kiri pula. Sudah putus, sambung lagi. Putus, sambung lagi. Itulah keadaan. Dan setiap diputusnya berteriak ia akan satu teriak daripada sangat sakitnya. Orang yang kena potong tangannya dia puduk kanan dan putus di ular. Itu dia sakit menang. Aduh sakitnya. Maka gementar ahli mauqif. Ahli al-mauqif. Ahli orang di perang asal. Mauqif itu tempat untiknya. Iaitu himpunan orang di perang asal. Maka sentiasa memakai ular itu akan tangannya. Tangan dia makan ular tu. Dan memutuskan dia akan dia hingga berhenti di hadapan Tuhannya. Padahal terpotong tangannya keduanya. Orang yang tak nak mengatakan tangan dipotong kedua tangan. Dua potong. Maka dihisab akan sebagai hisab yang sangat. Cek. Hisab tu cek ni. Segalanya. Maksudnya cek yang sangat. Hisab dari dua. Satu hisab yang ringan. Kedua satu hisab yang sangat. Tidak yang ringan. Kena yang sangat. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala dengan dia masukkan neraka. Kepada neraka. Tujuh neraka minggu. Maka berkata-kata ia bagi ular itu. Siapa kau? Dia nanya ke Allah. Apa kau ni? Yang motong-motong tangan ni. Siapa kau? Maka berkata akulah darah apa? Akulah
Harta engkau yang pakai kamu tak nak keluar tadi. Aku dah nanti ada. Jadi dulu. Harta yang itu nak keluar tu zakat. Jadi dulu. Akulah harta engkau yang pakai daripada mengeluarkan zakat akan aku. Jadilah aku seteru kepada engkau pada hari itu. Jadi aku ni musuh kamu ni. Maka aku menyeksa akan engkau selama-lamanya sehingga diampun Allah daripada engkau dan memaafkan engkau oleh segala mustariknya. Orang yang betul-betul dia kata dia dimaaf kita. Dan patut bagi kita lagi maaf kita. Yang berhak menerima zakat. Maka dijatuhkan dia di atas kepala dia di dalam neraka. Kepala dulu jatuh neraka tu. Bukan kaki dulu, kepala dulu jatuh neraka. Ya. Disebutkan dia dalam dulu apa Qurratul Umyun. Nampak. Tiga gitulah. Dan sabda Nabi SAW, la khaira fi malin la yuzakki. Artinya, tiada kebaikan pada harta yang tiada dikeluarkan zakat. Maka harta yang tak zakat itu tak ada kebaikan. Harta itu yang bawa dia dalam mereka. Dan sabda Nabi SAW, man mana'a zakata, mana'a Allahu anhu hifzul mal. Barang siapa menegakkan atau menahan daripada zakat dan saya menegakkan Allah Ta'ala daripadanya akan terpelihara hartanya. Tak ada siapa yang memelihara harta itu. Boleh hilang, boleh binasa. Tak ada terpelihara hartanya kerana kita nak bawa zakat. Dan pada riwayat Baihaqi dan lainnya, ai segala muhajirin, Allahumma yang hijrah, ai segala muhajirin, 5 perkara jika dihalalkan kamu dengan dia dan turun dia dengan kamu, berlindung aku dengan Allah. Saya perkara dia daripada mendapat kamu akan dia. Tiada nyata kejahatan pada kaum lelaki, pada kaum sekali-kali hingga menyata mereka itu dengan dia, melainkan banyaklah pada mereka itu segala penyakit. Banyak penyakit. Macam penyakit ada. Kalau tinggi ada, kecil manis ada, kaut ada, buah pinggang ada, macam ada. Ini tenang dulu katakan. Penyakit yang tiada pada orang yang dulu tak ada penyakit tu. Sekarang dah ada. Penyakit dulu mana ada? Memang kita berbudak mana tahu orang penyakit, sekarang dah ada AIDS. Banyak dosa. Ada dosa tu banyak penyakit. Itu orang betul ke? Dulu tak ada. Dari mereka itu dan tiada mengurang mereka itu akan sukatan. Dia orangnya ke? Sukatan orangnya. Lepas gantang baru dibuat aja orangnya sukatan. Habis itu juga apa timbangan orangnya. Itu akan berhasil. Sukatan dan timbangan mereka disiksa akan mereka itu dengan kemarau. Datang kemarau tak ada hujan. Kalau tak ada kemarau, kalau tak ada hujan macam jagung tak boleh hidup, padi tak boleh hidup, gandum tak boleh hidup, kalau tak ada hujan, kemarau. Dan kepayahan belanja, nak belanja betul duit tak. Dan zalim sultan zalim menindas rakyatnya. Jadi menegak atau menahan mereka itu akan zakat mereka itu, melainkan ditegak atau ditahan akan mereka itu hujan, air hujan dari langit, rain saja. Dan jika tiada ada binatang dan tiada hujan akan mereka itu, kalau tak ada binatang, datang hujan dan ada binatang, ada binatang bukan dosa pun. Dan jika tiada binatang dan tiada hujan akan turun, tak ada hujan turun dari langit, yang akan dari langit. Dan jika ada binatang dan tiada hujan akan mereka itu, dan tiada membinasakan mereka itu akan janji Allah dan janji Rasulnya. Apa yang Allah janji mesti berlaku. Inna Allah la yuhibbul mi'ad. Allah tak pernah mungkin janji. Itu dia Rasul. Melainkan dikeras akan mereka itu. Dikeras itu disangatkan. Apa yang sangatkan? Dikeraskan mereka itu. Dikeraskan mereka itu akan seteru tu kalam berkuasa saja. Orang yang mentang Islam kalau dia berkuasa, habis orang Islamnya.
Keras. Zalim. Dia Yahudi, sikit benda zalim. Di Indonesia ni dia kata dia kalau orang kafir memerintah, bukan. Teman-teman komunis, orang ramai yang mati. Orang Islam yang mati. Dan dizalimi oleh komunis. Dia komunis memerintah Indonesia ni fikir banyak yang dah mati dalam itu ni. Melainkan ditegak atau pemerintahan akan mereka itu daripada hujan dari langit. Jadi kalau tiada ada binatang, saya tiada hujan akan turun dari langit. Dan jika tiada ada binatang, saya tiada hujan akan turun mereka itu turun dari langit ya. Dan mereka itu tiada membinasakan mereka itu akan janji Allah Taala mungkin janji dan janji Rasulnya. Melainkan dikeras akan mereka itu dengan seteru mereka itu. Seteru itu berkuasa. Musuh-musuh Islam berkuasa. Yang lain daripada mereka itu. Dan mengambil dia akan setengah barang yang ada pada tangan mereka itu. Kalau berkuasa orang bukan Islam, mengambil aja barang-barang Islam semua dia sampai mereka. Oleh mereka itu. Sama di India itu. Masjid yang tua di India itu. Dibakar dia roboh oleh orang Hindu itu. Orang Islam tengok mereka tak boleh buat apa. Kerana mereka ramai. Ramai senjata lengkap dikawal oleh askar-askar India pun. Masjid itu namanya Masjid Babri. Habis, untung kerana jadi padang darah pada terkubur. Itu kalau mereka berkata ya. Kemudian dan barang yang tiada menghukum oleh segala ulama. Ulama dari apa? Ulama dari fungsilah. Menghukum segala ulama mereka itu dengan kitab Allah, melainkan menjadi Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu antara mereka itu. Demikianlah sebuah dalam kitab namanya Zawajir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, Allah Maha Suci dan Maha Suci dia lebih mengetahui. Habis sama ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang Maha mengetahui. Akan datang kita baca sedekah, kelebihan sedekah. Ini zakatnya wajib, sedekah tak wajib. Bukan mana kalau tak ada. Kalau yang ngaji tak ada, jadi itu apa beda sedekah. Apa fadilat sedekah. Dengan datang kerja yang insya-Allah. Baik untuk pagi ini cukup sekarang ini. Berapa? Itu semua. Sebelum kita tutup, ada siapa-siapa yang nak ulas? Ada siapa-siapa yang nak komen? Tak ada. Tunjuk lagi. Alhamdulillah. Ada siapa yang nak tanya? Ya. Apa dia? Saya ini pekak, tak boleh dengar. Kalau kita masuk koperasi, koperasi itu kau bayar zakat. Koperasi itu dah bayar zakat. Kalau koperasi itu dah bayar zakat dan dia dah istihan dia dah bayar, tak bayar. Macam tak haji. Tak haji dia bayar zakat tak? Orang nak tak haji dia kan? Dia dah bayar zakat, tak bayar kita bayar zakat. Duit kita dalam tak haji tu, kan? Tak haji dah bayar zakat untuk kita. Itu dia koperasi. Itu apa pun perubahan. Kalau dia dah bayar zakat, tak payah kita bayar zakat. Bayar zakat ni sekali je, bukan dua kali ya. Jadi apa saja pertubuhan yang Tuhan jadi anggota, kalau dia dah bayar zakat, tak payah bayar zakat. Okey. Okey kan? Okey. Lagi? Habis. Jadi, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت، وأنت الذي فتحت فأنت، ولك الحمد كما أكرمت فأنت، وقلت وقلت الحق وعنك الصدق وسنقرئك فلا تنسى، وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا لدنا علما. نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمته، وتلهمنا كما ألهمته، وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليه. وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Thank you.